Korang mesti pernah kan tengok lembu kena sembelih? Tak lembu pun kami. Lepas tu korang pernah tak terfikir yang kenapa dia potong leher lembu tu separuh je? Kenapa tak potong je sampai putus je kepala dia tu? Okey, hari ni kami akan jawab persoalan anda dan akan menerangkan dengan lebih mendalam melalui topik kami iaitu Az-Zabaih, yang mana bermaksud sembelihan. Az-Zabaih dari sudut lughatan yakni bahasa ialah jam'u zabihatu bima'na madhbuhah. Ia adalah kata jamak daripada perkataan zabihah yang bermaksud binatang sembelihan. Manakala dari sudut istilahnya pula ialah al-hayawan alladhi tammat tazkiyatuhu ala wajhi syar'i, yang mana bermaksud binatang yang sempurna disembelih mengikut cara yang ditetapkan syarak. Okey, jadi apa bukti ataupun dalil yang mensyariatkan az-zabaih ni? Okey, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat seperti solat kita menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim. Dia memiliki perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka janganlah kamu menderhakai Allah dengan mencederakan perlindungannya. Hadis riwayat Bukhari. Apa hukum bagi az-zabaih ni? Yang pertama, dhabuhu hayawanat ma'kula al-lahnu wajibu litasbihu halalan liaklu. Maksudnya, sembelihan binatang yang dimakan dagingnya adalah wajib bagi menjadikannya halal untuk dimakan. Kiranya kalau macam kita nak makan, kita wajib untuk sembelih dulu baru kita boleh makan. Barulah benda tu jadi halal untuk kita. Yang kedua, al-hayawan al-mayyitu bidawni dhabhu syar'i asbaha najisan. Binatang yang mati tanpa disembelih, secara syaraknya dia akan menjadi najis. Okey? Baiklah, seterusnya kita tengok rukun dan syarat bagi sembelihan. Yang pertama sekali, mestilah kena ada az-zabihu, yang mana bermaksud orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih tu mestilah ayyakunu musliman atau kitabian. Mestilah dia seorang muslim ataupun ahli kitab. Ahli kitab tu pun dia ada syarat dia juga. Mestilah ahli kitab yang belum lagi dipesongkan. Yang kedua, mestilah ada al-mazbuh, iaitu binatang sembelihan. An yakunu fihi hayatu mustaqirrah. Dia mestilah punyai nyawa yang stabil. Kiranya haiwan tu bukan dalam keadaan yang mana dia sedang nyawa-nyawa ikan. Okey? Yang ketiga, alat zabhu, yang bermaksud alat sembelihan. Alat sembelihan ni dia mestilah ayakunu alatu hada, mesti tajam. Yang kedua pula, alla takunu alatu sinan au zafran au azmin. Dia mestilah bukan daripada gigi, kuku, tulang. Kenapa Okay, ini untuk mengelakkan daripada kita menyiksa dia sebelum dia mati. Yang keempat, kaifiyatul zabhu, yang bermaksud cara sembelihan. Alla yudhbah li ghairillah, tidak disembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyaqta'u kullu halkum wal mari'u, yang bermaksud sembelihan dengan memotong seluruh urat halkum dengan urat mari. Apa tu urat halkum dengan urat mari? Macam kita boleh tengok dekat dalam gambar ni, dekat lembu punya leher ada halkum
merih, saraf tunjang dengan saraf sisi. Kalau nak sembelih, kita start daripada halkum, kita potong sampailah merih. Kita tak boleh potong sampai saraf sisi. Sebab kita buat ni sekadar untuk nak mematikan dia je. Sebab itulah kalau tengok kalau orang buat penyembelihan ke, diorang mesti akan potong sampai separuh daripada leher lembu tu je. Diorang tak akan potong sampai habis lah. Sebab nak matikan sampai urat merih tu je. Okey, sampai sini faham? Sunan al iaitu perkara-perkara sunat ketika penyembelihan. Yang pertama, ayazkura asmallah inda zabhu, iaitu kita mestilah menyebut nama Allah ketika sembelih. Dan yang kedua, ayaqta'ul wadajaini, iaitu memotong dua urat leher haiwan yang disembelih. Dan yang ketiga, ayastaqbalul qiblah, iaitu menghadap kiblat. Yang keempat, antakunul alatu hadatun, iaitu alat penyembelihan mestilah tajam, contohnya seperti pisau yang tajam. Dan yang terakhir, ayyadja'ul haiwan lijan bihal aisar, iaitu haiwan yang hendak disembelih hendaklah dibaringkan di rusuk kiri mereka. Makruhatut dzibh, perkara-perkara makruh ketika sembelihan. Yang pertama, ayadbahu bi alatin kalatin, iaitu menyembelih haiwan dengan alat-alat yang tumpul, contohnya seperti kuku dan lain-lain. Dan yang kedua, ayyuhaddis sakin amamal haiwan, iaitu menajamkan pisau di hadapan binatang. Dan yang ketiga, ayyadbahul haiwan amamal akhar, menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Habis perasaan haiwan-haiwan lain tu. Dan yang keempat, ayyuwajjihu ila ghairi qiblah, iaitu menghadap ke arah selain daripada kiblat. Dan yang terakhir, ayyu'adzil haiwan qabla dzibhu, iaitu menyakiti ataupun mendera binatang sebelum disembelih. Jadi perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara yang dimakruhkan ketika melakukan penyembelihan. Nampaknya anda semua telah tahu perkara-perkara penting yang kita perlu tahu dan fahami betul-betul sebelum melaksanakan ibadah zabaih ini. Okey, sekarang mari kita lihat kepada masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan tajuk zabaih ini. Okey, yang pertama adalah zakatul janin, iaitu sembelihan janin. Buat kawan-kawan yang tidak tahu, janin itu adalah anak di dalam perut binatang. Okey, persoalannya, adakah janin tersebut dikira sebagai sembelihan ataupun tidak? Okey, begini. Andai janin tersebut keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati selepas disembelih, ianya dikira sembelihan kerana sembelihan ibu janin dikira sebagai sembelihan untuk janin itu juga. Manakala andai janin itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan masih hidup, maka perlulah ia disembelih, barulah kita boleh makan. Okey, perkara ini juga telah dikukuhkan dengan adanya hadis daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang janin binatang ternakan. Baginda menjawab, makanlah jika kamu mahu, kerana penyembelihan ibunya juga merupakan penyembelihan untuk janin tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Jadi, kawan-kawan tak usahlah ragu-ragu untuk makan daging sembelihan tersebut kerana ianya halal dimakan. Okey, seterusnya mari kita lihat kepada masalah yang kedua. Adakah anggota yang terpotong daripada binatang yang hidup itu halal dimakan ataupun tidak? Jawapannya, haram. Kerana anggota binatang yang terpotong ketika masih hidup adalah najis. Dan perkara ini juga telah diumpamakan seperti haramnya bangkai. Bangkai kan najis dan najis itu adalah haram untuk kita semua makan. Kemudian, bulu binatang yang mati selain daripada manusia juga adalah dikira sebagai najis. Hikmah masyru'iyati al-dzibhun, iaitu hikmah sembelihan. Okey, apakah kebaikan yang dapat kita perolehi daripada aktiviti sembelihan ini? Mari kita kenali. Yang pertama, attizamu bi amrillah subhanahu wa ta'ala fil halal wal haram, iaitu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala pada perkara halal dan haram. Jadi, ini membuktikan bahawa dengan aktiviti sembelihan ini, kita dapat memupuk manusia untuk bersifat ihsan dan menjaga tata tertib terhadap haiwan. Secara tak langsung, kita dapat menjaga keharmonian dalam kehidupan. Yang kedua, tafriq bainal hayawan al-mayyit an-najis wa bainat tahir al-halal, iaitu membezakan antara binatang yang najis dan binatang yang suci lagi halal.
Okey, seperti yang kita diterangkan tadi, dalam hukum sembelihan bagi haiwan yang tidak disembelih dikira najis dan haram. Jadi, sebagai umat Islam, kita dapat bezakan makanan yang halal dan haram dengan cara sembelihan. Yang ketiga, daf'u ad-darar min baqa'id dam an-najis fi uruqil hayawan wa ansajatihi, iaitu menolak kemudaratan daripada kekalnya darah najis pada saluran dan urat, iaitu tisu-tisu dalaman binatang. Okey, ini membuktikan bahawa aktiviti sembelihan ini dapat mengeluarkan darah najis haiwan yang menghindari manusia daripada penyakit dan menjamin kualiti daging. Kerana umat Islam sangat mementingkan kesihatan dan halal yang menjamin kualiti kehidupan. Yang keempat, afdal al-wasilah li ikhraj ad-dam an-najis al-mukhtalit bil lahmun, iaitu cara yang paling baik untuk mengeluarkan darah najis bercampur dengan daging. Okey, ini kerana sembelihan ini perlu memotong urat halkum dan mari, yang di mana urat halkum ialah laluan pernafasan, manakala urat mari ialah laluan makan dan minuman, yang menjadi saluran darah najis bagi haiwan tersebut yang boleh memberi penyakit kepada manusia. Jadi, dengan memotong bahagian tersebut adalah cara yang paling terbaik untuk mengeluarkan darah najis tersebut bagi mendapatkan daging yang halal dan bersih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.